Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini, saya Hani Muhili. Dan saya Ivan To. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Yang di-Pertuan Agong zahir sokongan, langkah tegas kekang kemasukan parti, titahkan Op Benteng diperhebat. Pendekatan dan usaha bantras rasuah serta salah guna kuasa, penekanan Kerajaan Perikatan Nasional. Persoalan mengenai siapa yang perlu menyediakan kelengkapan pelindungan diri seperti pelitup separuh muka dan cecair pensanitasi tangan untuk kegunaan pelajar dan guru terjawab. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tanggungjawab itu terletak pada pihak sekolah, bukannya dibeli oleh guru menggunakan wang sendiri. Beliau dimaklumkan Kementerian Pendidikan telah menyalurkan peruntukan RM57.88 juta bagi tujuan pembelian kelengkapan itu kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah. Muka depan sebuah akhbar, saya harap sekolah dapat menyediakan pelitup muka untuk guru dan juga menyediakan hand sanitizer untuk pelajar-pelajar, bukan saja ketika masuk sekolah tapi mungkin di kantin dan sebagainya. Ya. Kantin saya percaya hari ini makanan berbungkus. Beliau mengulas laporan akhbar hari ini yang mendedahkan terdapat guru yang mengeluarkan wang sendiri untuk menyediakan kelengkapan pelindungan diri bagi kegunaan pelajar. Dua pegawai kanan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor antara 5 individu yang dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menyeludup migran. Nur Hayati Abu Bakar, 50 tahun yang merupakan penolong pengarah di Jabatan Imigresen dan Haris Fazilah Abu Bakar, 48 tahun, pegawai kanan imigresen, masing-masing menghadapi 8 pertuduhan. 3 yang lain iaitu M. Amin Nasir, 61 tahun, buruh binaan, turut berdepan 8 pertuduhan. Manakala Tengku Jajang Sagita Tengku Rizwan, 54 tahun, seorang ejen tiket feri, berdepan 2 pertuduhan. Manakala Pengawal Keselamatan Razali Muhammad, 55 tahun, 1 pertuduhan. Kesemua tertuduh didakwa bersama-sama menjalankan penyeludupan terhadap 8 migran di Pelabuhan Pasir Gudang kira-kira 12.30 hari 15 Jun lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 26A atau Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan boleh dihukum mengikut atas sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Yusaini Amir Abdul Karim, Nur Azizah Muhammad dan Nur Baiduri Mustaqim. Sebutan semula kes 23 Julai ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan sokongan terhadap langkah tegas kerajaan dalam mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti dan membantras jenayah rentas sempadan. Baginda turut menyeru rakyat untuk bersama-sama memainkan peranan dan mempunyai kesedaran serta tanggungjawab membantu pihak kerajaan dan agensi penguatkuasa dalam menangani isu parti. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya berkata, Seri Paduka mengambil maklum berkenaan pelaksanaan operasi bersepadu Op Benteng yang diterajui bersama PDRM, ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan harapan agar kerajaan terus memperhebat usaha tersebut. Menurut Datuk Ahmad Fadil,
Sri Paduka Baginda bagaimanapun menzahirkan rasa kesal dengan kes penangkapan beberapa anggota PDRM dan ATM yang disyaki terbabit dalam sindiket jenayah terancang penyeludupan pendatang asing tanpa izin baru-baru ini. Baginda menzahirkan sokongan terhadap tindakan penangkapan tersebut bagi membantras jenayah rentas sempadan negara kerana kerajaan tidak boleh bertolak ansur dalam perkara yang berkait dengan keselamatan rakyat dan negara. Sementara itu, 1,623 parti, 526 tekong dan 110 penyeludup telah ditahan menerusi Benteng dari 1 Mei sehingga semalam. Dalam tempoh sama, 59 bot atau kapal serta 161 kenderaan dirampas. Benteng dan memeriksa 39,183 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan satu warga negara asing di sekatan Jalan Raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Kementerian Kesihatan mengesan kluster baharu COVID-19 di sebuah syarikat di Mambong, Sarawak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sehingga hari ini 2 kes dilaporkan positif melibatkan seorang warga negara dan seorang lagi bukan warga negara. Kluster ini telah dikenal pasti apabila terdapat kes kedua yang didapati positif COVID-19 semasa saringan di tempat kerja kepada kes indeks iaitu kes 8,732. Kes indeks ini telah mengalami gejala sejak 12 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 14 Julai 2020 di sebuah pusat perubatan. 7 individu dikenal pasti dalam kluster tersebut dan disaring, manakala 68 individu lagi masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan dan proses nyahkuman telah dijalankan terhadap syarikat tersebut. Punca jangkitan kluster itu masih dalam siasatan. Dan setakat tengah hari tadi, 3 kes baru positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 8,737 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan ialah 77 kes dan kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Daripada 3 kes tersebut, 1 kes adalah kes import iaitu seorang warga Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 2 kes lagi dalam kalangan bukan warga negara Malaysia dicatatkan di depo tahanan imigresen Jalan Duta dan 1 di Sarawak. Sehingga kini terdapat 3 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. 12 kes pulih dan tiada kematian direkodkan. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri. Cabaran untuk mendapatkan geran pendidikan dalam bidang penyelidikan tidak mematahkan semangat Dr. Masliza Mahmud untuk terus berjuang sehingga berjaya menyandang jawatan Profesor Madya di University Oxford, United Kingdom. Menerusi kiriman video eksklusif kepada RTM, Dr. Masliza mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberi sokongan kepada beliau. Pencapaian Dr. Masliza turut mendapat pengiktirafan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dr. Masliza yang berusia 48 tahun menjelaskan bidang diceburinya itu adalah sangat kompetitif. Pengiktirafan diterimanya merupakan penghargaan terhadap kebolehan rakyat Malaysia mencipta nama di peringkat antarabangsa.
Ini disebabkan oleh kerja keras saya selama ini mendapat penghargaan dari pihak Oxford University bahagian perubatan kardiovaskular. Saya juga amat terharu dan berterima kasih di atas ucapan tahniah oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuanku Permaisuri Agong. Saya harap pencapaian saya ini akan menjadi sumber inspirasi rakyat Malaysia, terutamanya pihak wanita. Saya adalah salah seorang dari ahli jawatan kuasa yang memberi nasihat bagaimana untuk memperbaiki penyelidikan untuk pesakit-pesakit yang mengalami penyakit kegagalan jantung secara keseluruhannya di United Kingdom. Dalam pada itu, Dr. Masliza yang berasal dari Parit Raja Batu Pahat Johor berkongsi fokus utamanya dalam bidang berkaitan. Dalam bidang kardiovaskular adalah penyelidikan untuk pesakit-pesakit yang mengalami penyakit otot jantung ataupun cardiomyopathy ataupun heart muscle disease dengan menggunakan teknik magnetic resonance imaging. Mengulas lanjut, beliau berkata hasil kajian perubatannya bukan sahaja memberi manfaat kepada pesakit di UK, malah boleh dinikmati rakyat Malaysia. Dr. Masliza kini bertugas sebagai Ketua Kumpulan Penyelidikan Klinikal dan Pakar Perunding Imaging Kardiologi Pusat Penyelidikan di Universiti Oxford. SPR sentiasa bersedia hadapi kemungkinan berlakunya pilihan raya umum ke-15 pada bila-bila masa. Teruskan bersama berita perdana, laporannya seketika nanti. Marilah bersama kami merebut peluang serta dapatkan RM10,000 dalam program Salam Baitullah. Pelbagai hadiah menarik menanti anda menerusi kuis harian dan kuis terkumpul dengan menonton program Salam Baitullah. Bermula 18 Julai hingga 1 Ogos 2020. Terus kekal, amalkan gaya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan menjelaskan sehubungan itu sesi libat urus bersama semua pihak berkaitan dalam dan luar negara akan diteruskan sebelum sebarang keputusan mengenainya dikemukakan. Ya, menurut beliau, selain isu kerahsiaan dan keselamatan, pelaksanaan e-undi juga melibatkan beberapa cabaran lain seperti kos dan pendidikan kepada daftar pemilih. Laksanakan elektronik voting ini, antaranya kita pernah mendengar negara-negara seperti Estonia, negara-negara Brazil, India dan juga Switzerland serta United States. Namun demikian, laporan juga menunjukkan bahawa sistem e-voting yang dilaksanakan di negara-negara tersebut terpaksa dikaji semula dan dibuat beberapa penambahbaikan dan akhirnya ada negara yang kembali kepada sistem manual. Ini adalah kerana terdapat banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan keputusan-keputusan pilihan raya itu dipersoalkan dan juga ianya terbukti merupakan satu sistem yang tidak begitu efektif. Kerajaan bercadang untuk pada masa yang akan. Pertanyaan dikemukakan Wakil Padang Terap Datuk Seri Mazir Khalid. Menurut Datuk Taqiyuddin, sistem pengundian secara manual akan diteruskan di samping penambahbaikan yang bakal dilaksana. Beliau turut menarik perhatian Dewan dengan memaklumkan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15, lebih banyak pusat mengundi tambahan bakal diwujudkan di daerah yang mempunyai jumlah pemilih yang tinggi. Katanya SPR bersedia untuk menghadapi kemungkinan berlakunya PRU ke-15 pada bila-bila masa.
Felda sedang berunding dengan Kementerian Kewangan bagi penerbitan sukuk jaminan kerajaan dalam laksana penstrukturan semula pinjaman. Perkembangan itu antara pelaksanaan kertas putih Felda sehingga suku kedua tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan pasukan khas yang dikerusikan Tan Sri Abdul Wahid Omar turut ditubuhkan bagi mencari mekanisme terbaik memastikan kemandirian serta kemampanan keuangan Felda. Untuk faedah hutang kebun pula, Felda telah memuktamadkan lebih 20,000 daripada 78,000 penyata hutang peneroka yang terlibat dengan program tanam semula. Proses muktamadkan penyata ini akan siap pada September tahun ini. Bagi sara hidup dan pendahuluan hasil kepada peneroka, kerajaan telah pun menyalurkan peruntukan sebanyak RM480 juta kepada Felda. Felda juga sedang berunding dengan Kementerian Kewangan bagi penerbitan sukuk berjaminan kerajaan untuk melaksanakan penstrukturan semula penjamin Felda. Datuk Seri Mustafa juga memaklumkan bagi suku kedua tahun ini penyiapan projek terbengkalai perumahan generasi baru Felda daripada 4,794 unit kediaman di 20 lokasi yang telah melepasi 70% siap. Sebanyak 2,058 unit kediaman di 10 lokasi telah siap dibina dan mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan atau CCC. Dan baki 2,020 unit kediaman di 6 lokasi dijadual siap menjelang hujung tahun ini serta 716 unit kediaman di 4 lokasi pula dijadual siap tahun depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan 97% ahli Kabinet Perikatan Nasional PN telah membuat pengisytiharan harta masing-masing setakat ini. Mereka telah diberi tempoh selama 3 bulan untuk berbuat demikian selepas mesyuarat sulung Kabinet pada 10 Mac lepas. Dan menurut Perdana Menteri, 5 lagi jemaah menteri yang belum berbuat demikian diarah segera mengisytiharkan harta masing-masing. Beliau juga akan memastikan kesemua timbalan menteri serta ahli Parlimen kerajaan untuk berbuat demikian. Tan Sri Muhyiddin menjawab soalan tambahan Wakil Kulai Teo Ni Cheng yang ingin tahu perkembangan perkara itu yang diisytiharkan sebagai satu komitmen kerajaan PN oleh Tan Sri Muhyiddin pada 11 Mac lepas. Sementara itu, Perdana Menteri memberi jaminan usaha meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan akan terus menjadi agenda utama kerajaan menerusi pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Sehingga akhir Mei lalu, 28 inisiatif di bawah 6 strategi utama dalam NACP telah dilaksana. Iaitu 1. Tadbir urus politik 13 inisiatif, 2. Pentadbiran sektor awam 3 inisiatif, 3. Perolehan awam 4 inisiatif, 4. Perundangan dan kehakiman 1 inisiatif, 5. Penguatkuasaan undang-undang 5 inisiatif, 6. Tadbir urus korporat 2 inisiatif. Bagi memastikan hasrat murni kerajaan dapat dilaksanakan secara tersusun dan berkesan, Perdana Menteri berkata peranan GIACC sebagai Sekretariat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah akan dikekalkan, manakala Jawatankuasa Anti Rasuah akan diteruskan bagi memastikan dasar yang dibuat tidak berkompromi terhadap kegiatan rasuah. Lesen operasi syarikat Liners Malaysia yang berhad bakal ditarik balik sekiranya gagal memulakan proses pembangunan kemudahan pelupusan kekal atau PDF dalam tempoh setahun kelulusan lesen. Tegas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Liners perlu membangunkan PDF di lokasi bersesuaian memandangkan Australia tidak mahu menerima sisa penurunan larutan air WLP negaranya. Namun demikian, saya akui bahawa di bawah pengurusan Bakri ditetapkan bahawa R&D ini dihentikan.
sebab dibuat satu review oleh sebuah jawatan kuasa eksekutif yang terdiri daripada pakar-pakar dan mereka kata bahawa tempoh masa kita melihat R&D ini dah cukup. Sekarang ini kita kena melihat dua lagi option. Satu adalah sama ada kita nak bina PDF ataupun kita nak hantar pulang. Asalnya menteri bertegas nak hantar pulang, ya, tetapi Australia tidak terima sistem tersebut. Jadi apabila tak terima maka timbullah option PDF. Menjawab pertanyaan Wakil Bakri UBIN, Khairi Jamaluddin berkata permohonan Linus memperbarui lesen yang tamat pada 3 Mac lalu telah diluluskan bagi tempoh 3 tahun sehingga 2 Mac 2023 selepas kesemua syarat tambahan lesen terdahulu dipatuhi. Ini termasuk yang dikenakan di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 Akta 304. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Seorang remaja perempuan yang dipercayai mencampakkan bayi yang baru dilahirkannya dari tingkat 13 sebuah pangsapuri didakwa atas pertuduhan membunuh. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan terhadap remaja berusia 18 tahun itu di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zulhairi. Tuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Pendakwaan dijalankan di Wad Bersalin Hospital Pulau Pinang di mana tertuduh sedang dirawat. Tertuduh yang juga seorang penuntut sebuah kolej didakwa menyebabkan kematian bayi perempuan yang dicampak di laluan ke parkir kereta Pangsapuri Sri Ivory, Air Hitam 10 Julai lepas. Mengulas permohonan peguam tertuduh, Magistrate Nur Fadrina berkata, Mahkamah Magistrate tidak mempunyai bidang kuasa mendengar permohonan jaminan dan permohonan itu boleh dikemuka di Mahkamah Tinggi selepas kes dirujuk. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 14 Ogos depan. Sebelum ini, polis menahan teman lelaki remaja berkenaan yang tidak bekerja dan mempunyai satu rekod jenayah lampau untuk siasatan lanjut. Di Terengganu, seorang bayi perempuan yang masih bertali pusat ditemukan di dalam tong sampah di Pasir Kampung Teluk Ketapang, Kuala Nerus kira-kira 10.30 malam semalam. Menurut seorang peniaga, Nazri Abdul Manaf, 48 tahun, kejadian disedari ketika mahu menutup premis jualan runcitnya. Orang dia, poli orang dia dengan ambulan dah pasar tu. Tu tak tahu kok. Aku tak ingat ke budak ngisak aku ada selok dah nu. Pasal banyak budak-budak ngisak ada dalam. Oh, patu. Lama kita pun tutup kedai nak kita tengok rela dah masuk. Jadi kita tak tahu kisah lah. Tengok-tengok tu jumpa bayi, orang bayi dalam atas kapal. Bayi tu masih hidup lagi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Maddin ketika dihubungi berkata bayi cukup sifat itu dipercayai dilahirkan dalam tempoh kurang 24 jam. Siasatan lanjut sedang dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dan juga tenggara dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan sebahagian daripada negeri Johor. Dan amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 17 Julai 2020.
Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir sejak petang tadi kini masih lagi berlaku melibatkan kawasan-kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan daerah Limbang, Miri, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Kapit. Dan keadaan ini juga kami jangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan angin yang agak kencang dan kemungkinan banjir kilat yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum. 10 individu ditahan sindiket pelaburan haram secara dalam talian Air Rakyat Trade tumpas. Paparan penuh seketika nanti. أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada tanah suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Polis menumpaskan satu sindiket pelaburan haram secara dalam talian dikenali sebagai Air Rakyat Trade dalam operasi pada Selasa dan Rabu lalu di beberapa lokasi sekitar ibu negara. 10 suspek ditahan termasuk seorang wanita yang dipercayai dalam sindiket itu yang dikesan sudah mengauk keuntungan RM200,000. Menurut pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Saiful Azli Kamarudin, sindiket itu beroperasi di Lembah Kelang sejak Mac lalu, fokus kepada pelaburan dalam bidang minyak dan gas di peringkat antarabangsa. Suspek yang ditahan berusia 19 hingga 31 tahun. Mereka direman 3 hari bermula semalam ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita akan berbincang dengan pihak peguam negara untuk menuduh mereka di bawah Seksyen 420 dan juga tindakan amla berkaitan dengan harta-harta kami yang telah kami rampas, kami akan rampas. Dan akhir sekali lagi, satu lagi tindakan yang kami akan buat adalah untuk poka mereka. So we mean business now. Ya, CCID, kita tidak tuduh saja di mahkamah, kami akan tindakan amla dan poka. Maknanya bila kita ambil tindakan, biar habis sekali. Polis turut menyita 6 kenderaan mewah bagi membantu siasatan. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Session Georgetown atas pertuduhan menerima wang RM4.9 juta tanpa lesen pada 4 tahun lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. S. Hari Haran, 42 tahun, didakwa menerima deposit dari R. Karunamurti berjumlah RM4.95 juta pada 25 Mac 2016 hingga 1 Mac 2018 di sebuah bank beralamat di Lebuh Union, Georgetown. Tertuduh yang memiliki beberapa syarikat berkaitan teknologi maklumat didakwa di bawah Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 137-2 Akta sama. Dia dibenar diikat jamin RM60,000. Sebutan semula kes 28 Ogos.
Draft Undang-Undang Atau Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020 yang menetapkan hukuman penggantungan lesen sehingga 20 tahun dan denda maksimum RM150,000 kepada pemandu mabuk mendapat maklum balas positif orang ramai. Apalagi, perkara yang menjadi tumpuan sidang Parlimen semalam itu turut menyentuh cadangan pelaksanaan hukuman penjara maksimum sehingga 20 tahun. Langkah ini adalah bagus kerana ia akan memberi peringatan kepada pemandu-pemandu supaya tidak minum sampai mabuk dan memandu kenderaan. Memang baguslah kalau hukuman semakin berat sekarang ni, kerajaan dah tentukan. Sebab lepas ni pemandu mabuk lebih insaf lah. Dah tak adalah yang berani untuk memandu ketika mabuk. Aksiden ini yang ditangka bila-bila boleh jadi. Kalau dia memang niat nak buat perkara yang busuk, keadaan mabuk, itu wajiblah, itu kena bagi. Hukuman yang itu yang tak bertanggungjawab, yang mandu mabuk nak terus jalan, mesti nak hukuman berat. Mengikut draft pindaan Rang Undang-Undang berkaitan Atau Pengangkutan Jalan 1987, kandungan alkohol yang dibenarkan turut dipinda agar selari dengan ketetapan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengamal undang-undang turut menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bukan hanya mengambil kira aspek hukuman lebih setimpal tetapi juga mendidik semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhemah. Perkara itu ditekankan oleh Presiden Majlis Peguam Malaysia, Salim Bashir. Sampai masanya kerajaan menimbangkan untuk hukuman ini dinaikkan bagi membendung gejala pemanduan mabuk yang mengakibatkan kecederaan dan juga kematian pada pengguna jalan raya yang lain. Jadi saya juga cadangkan bahawa kerajaan mengambil kira untuk mendidik pesawat-pesawat ini bagi membendung kesalahan pada masa hadapan. Hukuman lebih berat diyakini memberi lebih impak dan teladan kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan itu yang kesannya cukup serius. Apabila hukuman itu dipertingkatkan, semua pihak akan mengambil tanggungjawab yang memberikan impak dan juga kesan langsung kepada penguatkuasaan. Dalam keadaan ini, apa yang paling penting sekali adalah apabila hukuman tersebut dinaikkan, sudah tiba masanya untuk kita semua mengambil iktibar dan juga hukuman tersebut akan lebih bersikap memberi pengajaran kepada yang lain untuk mengambil serius berkenaan dengan perkara ini. Jadi dalam video ini saya ingin menyatakan saya tidak menyokong pemabuk untuk memandu kenderaan, tetapi saya ingin memberi pendapat saya tentang apakah tujuan hukuman yang dikenakan terhadap seseorang bersalah. Ya. Ada kalanya ialah untuk memperbaiki mereka. Ada kalanya hukuman itu untuk deterren agar orang lain tidak melakukan kesalahan di masa depan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberikan perintah sementara melarang 5 pihak daripada memindahkan wang berjumlah lebih $340 juta kepada entiti lain. Wang terbabit didakwa mempunyai kaitan dengan penyelewengan dana 1MDB. Perintah itu dikeluarkan Hakim Muhammad Nazwan Ghazali selepas mendengar permohonan Timbalan Pendakwa Raya Budiman Lutfi Muhammad dan Muhammad Izzat Fauzan untuk melarang tarik obaik Petro Saudi Oil Services Venezuela, Petro Saudi International Limited dan juga Temple Fiduciary Services Limited. Dalam penghakimannya, perintah memiliki bidang kuasa untuk memberi perintah sementara dan berkuat kuasa sehingga pelupusan permohonan pelucutan hak
oleh kerajaan Malaysia. Permohonan perintah sementara itu dibuat susulan keputusan timbang tara di London di mana penimbang tara memutuskan untuk menyokong Petros Saudi Venezuela Jumaat lalu. Bagaimanapun peguam Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin dan Alex Tan masing-masing mewakili Tariq Obaid dan Petros Saudi memaklumkan bahawa responden akan mencabar permohonan pelucutan hak itu. Tekun Nasional menerima 894 permohonan bagi skim pemulihan perniagaan tekun TBRS 4 hari selepas skim itu dilancarkan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata 38 permohonan telah diluluskan membabitkan nilai pembiayaan RM302,000. Secara keseluruhan, TBRS memperuntukkan RM100 juta bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS serta mikro memulihkan semula perniagaan yang terjejas akibat COVID-19. Dan Tekun Nasional telah mewujudkan skim pemulihan perniagaan tekun ataupun Tekun Business Recovery Scheme TBRS adalah dianggarkan lebih 10,000 usahawan akan mendapat manfaat daripada skim ini. Secara keseluruhannya, kerajaan telah memperuntukkan RM300 juta melalui pakej prihatin dan bejana kepada Tekun Nasional. Usahawan yang layak akan diberi pembiayaan sehingga RM10,000 dengan kadar faedah tahunan 3.5%. Pembiayaan yang diluluskan akan diberi tempoh moratorium selama 6 bulan. Beliau berkata demikian dalam sidang media lawatan kerja ke Menara Tekun di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 640,000 usahawan PKS akan menerima manfaat menerusi e-dagang Virtual Travel Expo yang akan berlangsung pada 22 dan 23 Ogos ini. Pengarah kanan bahagian domestik dan acara pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata platform itu bagi merancakkan serta memulihkan ekonomi pelancongan domestik. Beliau berharap ramai lagi usahawan akan turut serta dan mendaftar dalam program yang kali pertama dilaksana secara dalam talian itu. Dengan adanya usaha-usaha begini merupakan salah satu cara untuk kita bergerak pantas, untuk kita take the challenge that we can recover the soonest. Okay, as I would want to say that by now, for the new normal, we should act fast, we should act wisely, we should act objectively, we should act efficiently. So let's do this together untuk kita sama-sama memajukan akomodasi pelancongan negara. Platform e-dagang tersebut sudah mempunyai 130,000 pengguna selain menyasarkan keuntungan sehingga RM1.2 juta. Bermula dengan misi membekalkan produk semula jadi dan organik berkualiti tinggi, OHR Marketing Sendirian Berhad atau Olive House terus kukuh sejak 9 tahun berada di pasaran melalui pengiktirafan terbaharunya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Syarikat yang beroperasi di Mergong Alostar Kedah itu muncul sebagai perusahaan kecil dan sederhana Bumiputera pertama di Kedah menerima pensijilan makanan organik Malaysia. Laporan Nur Hidayah Anwar. Perakuan skim pensijilan makanan diberi kepada 5 kategori produk iaitu butiran campuran ekstrak buah dan daun zaitun atau Olive Power Up, minyak zaitun extra virgin Olive Plus dari Morocco, pati minyak zaitun PM Sec dari Turki, jus delima dan jus delima pekat.
Kita ingin kekal untuk maju ke depan dan menjadi antara pihak yang bukan hanya semata-mata bergerak untuk menyedarkan masyarakat tentang soal kesihatan berasingan dengan Kementerian Kesihatan, tetapi kita nak bersama-sama untuk support dan berada bersama dengan line dengan KKM untuk menyedarkan masyarakat pentingnya untuk mendapat makanan yang selamat, makanan yang sihat, makanan yang memberi manfaat kepada tubuh badan masing-masing. Dari sudut perasaan, ia satu kegembiraan dan merupakan satu poin iktirafan yang sangat tinggi buat kami lah. Penyerahan pensijilan tersebut disampaikan Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ujang di Ibu Pejabat Olive House di Merkung. Kata yang pertama ialah untuk memastikan bahawa barang hasil bahan mentah tu memang daripada bahan organik, dan pengendalian penanaman, proses termasuk juga dari segi aktiviti sampai kepada proses pengambilan bahan mentah, kepada proses penyimpanan, proses pembungkusan dan proses pengangkutan, semua itu perlulah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mereka ini memulih mendapatkan kerja organik ini. Sebab proses-proses itu perlulah didokumentkan untuk memastikan bahawa tiada berlaku pencemaran dalam proses dari peringkat pertama sehingga produk itu sampai kepada masyarakat. Skim pensijilan makanan organik memenuhi keperluan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 di bawah Peraturan 18/7 bagi memenuhi standard Malaysia MS 1529 dan Peraturan 18/1A bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM. Proses permohonan dan dokumentasi CJ pensijilan OHR bermula sejak 6 bulan lalu. Di sini adalah bahagian pembungkusan antara produk paling laris Olive House, dan iaitu produk tersebut ialah Olive plus 30 times. Dan di bahagian pengeluaran ini antara kriteria yang dinilai oleh KKM bagi membolehkan mendapat pensijilan makanan organik. Dengan adanya pensijilan makanan organik ini, Olive House yakin peningkatan momentum jualan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang memperlihatkan tahap penjagaan kesihatan masyarakat semakin diambil berat. Ia berdasarkan peningkatan jumlah jualan produk OHR yang dicatatkan ketika PKP. Dengan kapasiti pembukaan kilang baharu di Jitra yang kini dalam pembinaan, OHR yakin memenuhi momentum permintaan pasaran dan terus membudayakan cara hidup afiat. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM. Berita perdana diteruskan dengan segmen sukan. Antara yang menjadi perhatian inisiatif Prihatin Sukan, teruskan Azam. Tarikh tutup permohonan inisiatif Prihatin Sukan 2020 dilanjutkan sehingga 15 Ogos ini. Teka-teki masa depan kedudukan jurulatih pasukan hoki lelaki negara. Baik, terima kasih Ivan dan juga Hanim. Ya, betul. Malam ini kita mulakan segmen sukan dengan inisiatif Prihatin Sukan dan tarikh tutup permohonan inisiatif Prihatin Sukan 2020 untuk Persatuan Sukan yang berdaftar dengan Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS dilanjutkan sehingga 15 Ogos ini. Sebelum ini Kementerian Belia dan Sukan menetapkan tarikh tutup permohonan adalah esok. Ia dinyatakan menterinya, Datuk Seri Rizal Merican Nain American menerusi laman media sosialnya. Pertengahan bulan lalu, beliau mengumumkan inisiatif Prihatin Sukan 2020 dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Inisiatif terbabit adalah bagi membantu meringankan impak ekonomi dan kewangan Persatuan Sukan yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Bantuan berkenaan dibahagikan kepada 3 jenis bantuan membabitkan peruntukan sebanyak RM5 juta sebagai bantuan menjalankan program dan aktiviti
Hoki Persatuan Sukan. Peruntukan RM3 juta untuk bantuan bagi program pendigitalan serta projek penyelidikan dan pembangunan R&D Persatuan. Serta peruntukan RM2 juta sebagai bantuan pengurusan kepada Persatuan Sukan Kebangsaan yang berdaftar di bawah PJS. Ini pula perkembangan sukan hoki. Jurulatih pasukan hoki lelaki negara Roland Ottmans menyerahkan nasibnya kepada Konfederasi Hoki Malaysia MSC selepas kontraknya tamat hujung tahun ini. Sebaliknya, beliau tetap fokus mempersiap pasukan bagi menghadapi kejohanan hoki Piala Juara-Juara Asia yang akan berlangsung di Dhaka, Bangladesh pada November ini. Jelas Roland Ottmans, apa yang menjadi kebimbangan kepada beliau ketika ini adalah mengembalikan kecerdasan anak-anak buahnya selepas lebih 4 bulan tidak dapat menjalani latihan akibat COVID-19. But now, this was the first training where we could play with contact, and then you see, you have to get used to that as well again. It's a break of 4 months is quite long, and so it will take a little bit of time before they're really up to the mark where we want it. Bagi mengekalkan kecerdasan, para pemain akan dibenarkan pulang ke pasukan negeri masing-masing untuk kejohanan Piala Razak pada September ini. Namun itu semua bergantung kepada keputusan MHC. Beliau turut memaklumkan penolong jurulatih skuad hoki negara baru, Arul Sefaraj, akan melapor diri pada 16 Ogos ini dengan menyifatkan pelantikan beliau merupakan satu tindakan tepat yang diambil MHC. Sementara itu, bagi pemain hoki lelaki negara, Muhammad Mahan Abdul Jalil, beliau dan rakan-rakan amat teruja selepas mendapat kebenaran untuk melakukan latihan yang melibatkan sentuhan. So bagi saya, slow-slow untuk dapatkan momentum tu. Tambah beliau, rakan-rakan sepasukan harus menggunakan tempoh yang panjang ini untuk mempersiapkan posisi masing-masing bagi memberi keputusan yang positif kepada negara pada kejohanan hoki Piala Juara-Juara Asia. Ya, kita beralih ke perkembangan bola sepak tempatan. Kemas kini terbaru ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini menyaksikan Malaysia di tangga 154 dunia. Kekal sama seperti kedudukan pada kemas kini terdahulu 11 Jun 2020. Kedudukan tersebut kekal sejak akhir tahun lalu disebabkan tiada sebarang aksi antarabangsa yang disertai skuad Harimau Malaya. Penularan COVID-19 yang menyaksikan perlawanan bola sepak peringkat antarabangsa turut tertangguh juga antara sebab posisi kesemua pasukan tidak berubah. Kemas kini ranking dunia FIFA yang seterusnya adalah pada 17 September 2020. Pemain muda yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Wan Kuzri Wan Kamal, berkongsi keterjaannya menyertai kem latihan skuad B19 kebangsaan buat julung kali menjelang kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC B19 di Uzbekistan Oktober ini. Wan Kuzri optimis bahawa dengan pengalaman yang ditimba selama ini bersama Akademi Bola Sepak St. Louis di Amerika Syarikat, beliau mampu menempatkan diri dalam keselebasan utama. Definitely been a long time coming. Just been waiting pretty much for my call, and I finally got it. So I'm just here to prove that I belong, and look forward to the next stage if I make it. In the US, it's really physical, a lot of physical play. So I definitely got a lot stronger throughout the years playing in USA with all the contact. So that's definitely going to help here. I think I'm a creative player who's going to bring a lot of goals to the team, create a lot of chances in the going forward. So I think that's what separates me from the rest. Wan Kuzri yang juga adik kepada Wan Kuzin dicanang sebagai antara pemain yang mampu memperkuatkan skuad B19 menghadapi kejuaraan tersebut. Pemain berusia 18 tahun itu melapor diri pada sesi latihan skuad kendalian Brad Maloney di Wisma FAM di Kelana Jaya hari ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga abang kepadanya bersama Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melawat sesi latihan hari ini. Kebenaran latihan secara kontak penuh sejak semalam jelas mengujakan Ketua Jurulatih UiTM FC Frank Bernhard. Ini kerana penantian sekian lama untuk pelaksanaan latihan tersebut
telah memudahkan perancangan bagi menghadapi baki saingan Liga Super yang dijangka bermula pada pertengahan Ogos atau awal September ini. Bagi pengendali berusia 50 tahun itu, banyak perkara dapat disusun seperti perancangan taktikal dan pemain mampu mendapatkan kecergasan lebih baik dalam tempoh 4 ke 6 minggu sebelum Liga kembali bersambung. Dalam masa sama, beliau juga mengharapkan akan ada lagi berita gembira mengenai kebenaran mengadakan perlawanan persahabatan dalam masa terdekat bagi memastikan pemain tidak terdedah kepada risiko kecederaan. We're waiting long time for, but yeah, still there are some small things which is not possible. Like I heard now, no friendly matches possible, and this is also something. If you want to prepare for the season, you need also these friendly matches, and I hope there will come also another decision before we start the season. Sementara itu, pemain sayap UiTM FC Rabih Ataya berkata Liga Malaysia sesuai bersambung pada 1 September. Ini bagi membolehkan pasukan melakukan persiapan lebih rapi dengan tempoh masa sehingga 6 minggu sebelum saingan bermula. No, you don't make good training. Now good situation because we training in the morning and afternoon. I see all the players attention for training, and we want to do best. I hope the body stay good because 5 months is very long time and very hard for all the players. Sebuah video yang tular di Twitter memaparkan 3 remaja menyerang seorang wanita hamil yang sedang berada di luar sebuah rumah bersama anak perempuan kecilnya. Bagaimanapun, tiba-tiba muncul seorang lagi remaja lelaki yang meluru serta melepaskan tendangan yang mengenai kanak-kanak berkenaan sehingga menyebabkannya terjatuh. Masih kurang difahami motif serangan dan tindakan remaja berkenaan. Bagaimanapun, video tersebut mendapat lebih 220,000 tontonan di Twitter. Ini pula pergaduhan antara 2 ekor tikus dalam sebuah bangunan. Lebih melucukan, seekor kucing yang berada berhampiran bertindak menjadi penonton. Tanpa memikirkan sama ada tikus tersebut sesuai menjadi hidangannya, kucing ini kemudiannya berlalu pergi. Video yang dimuat naik oleh Anik Fahar di Twitter ini sudah meraih 32.4,000 tontonan. Daripada cerita tikus, kita beralih ke cerita beruang hitam yang dirakam memecah masuk sebuah rumah bagi mendapatkan makanan. Beruang tersebut menggeledah kotak-kotak pizza kosong di ruang dapur dan aksi itu dirakam CCTV ketika pemilik rumah tidak berada di kediamannya. Pencerobohan di Kanada oleh beruang hitam merupakan perkara biasa di Amerika Utara dan statistik pertumbuhan kehidupan liar Kanada menunjukkan 92 serangan beruang hitam ke atas manusia dicatat sepanjang tahun 2000 sehingga 2013. Penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin tiada masalah untuk mengadakan kerjasama dengan komposer muda. Pernah memberi peluang kepada bakat baharu Yoni Boy menerusi lagu Manis, kini pelantun lagu Semakin itu menyunting pencipta muda Naim Daniel untuk lagu terbaharunya. 17 tahun bertapak dalam dunia nyanyian, Siti Sarah berpendapat karya Naim Daniel mempunyai melodi yang kena dengan jiwa selain memiliki kualiti tersendiri. Lagu yang sepatutnya mendapat sentuhan Allahyarham Faizal Uzair atau Lok Yu untuk susunan muzik terpaksa dihantar ke Indonesia bagi menjalani proses itu selepas pemergian pengarah muzik berkenaan. Berikutan COVID-19, Siti Sarah memilih menangguhkan hasrat melancarkan single terbaharunya sehingga tahun depan. Sepatutnya Sarah keluar dengan single baru tapi tak jadi sebab PKP hari itu. Tapi kita akan keluar bulan berapa, Kak? Tahun depan.
Dalam perkembangan lain, Sarah bakal hadir dengan lagu terbaharunya bersama Hazama dalam tempoh beberapa bulan lagi. Single juga dengan Hazama, kita akan rilis dalam masa beberapa bulan ni insyaAllah. Cuma Sarah tu lah nak mengambil kekuatan untuk nak masuk dalam studio sebab lagu ni agak personal, agak mengejut dan tak sangka ianya lagu ni akan jadi macam ni. Tapi kalau nak tahu apa, kena tunggu. Berita perdana 16 Julai berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama semua buletin kami di saluran Berita ATM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.